Sekarang kita tengok pada sistem ketaksamaan linear dalam dua pemboleh ubah. Jadi kita nak tahu penyelesaian bagi sistem ketaksamaan ialah semua titik dalam satu rantau yang dibatasi oleh sempadan-sempadan sistem ketaksamaan itu yang memuaskan sistem ketaksamaan tersebut. Apakah maksud dia? So, tadi dalam tajuk 6.1 kita sudah belajar tentang ketaksamaan linear. Jadi untuk semua ketaksamaan linear dia ada satu kawasan rantau yang ada penyelesaian dia. Penyelesaian itu sebenarnya dia semua terletak pada satu rantau, sama ada di atas graf ataupun di bawah graf. Jadi sistem ketaksamaan untuk ayat di sini, yang penting sistem sekarang dia bukan satu ketaksamaan saja, bukan satu ketaksamaan linear saja. Dia sekarang ada satu sistem. Maksudnya lebih daripada satu ketaksamaan. Apabila dia ada lebih daripada satu ketaksamaan, maksudnya dia ada lebih daripada satu rantau. Dan rantau-rantau ni dia akan bertindih. Dan kawasan pertindihan rantau itu adalah penyelesaian bagi sistem ketaksamaan yang kita ada. Maksudnya satu penyelesaian bagi semua ketaksamaan linear yang diberikan. Jadi kita kena tahu macam mana nak tukarkan ayat kita, ayat dalam soalan peperiksaan, macam mana kita nak tukarkan dia ke dalam ketaksamaan. Ini kita boleh rujuk pada jadual yang diberikan dalam buku teks lah. Okey. Ini kamu kena hafalkan, fahamkan supaya kamu boleh buat soalan. Soalan ni, SMK Seri Permata akan menganjurkan kem kepimpinan semasa cuti pertengahan tahun sebanyak Y orang murid tingkatan 4. Ini pembeli ubah yang pertama lah yang dia sebut. Y orang murid tingkatan 4. Dan X orang murid tingkatan 5. Ini adalah pembeli ubah yang kedua yang dia sebut. Akan mengambil bahagian dalam kem tersebut. Pemilihan peserta kem mengikut syarat-syarat yang berikut. Yang pertama, A. Jumlah peserta kem selebih-lebihnya 40 orang. Macam mana kita dapatkan jumlah peserta? Mestilah kita ambil X tambah dengan Y. Maksudnya, bilangan murid tingkatan 5 campur dengan bilangan murid tingkatan 4. Kita ambil X tambah dengan Y. Itu adalah jumlah peserta. Jumlah peserta selebih-lebihnya 40 orang. 40 orang. Selebih-lebihnya maksudnya tak boleh lebih daripada, tapi boleh sama dengan 40. Maksudnya kurang daripada ataupun sama dengan. Itu adalah untuk A. B. Bilangan murid tingkatan 5 tidak kurang daripada bilangan murid tingkatan 4. Bilangan murid tingkatan 5 X. Bilangan murid tingkatan 4 Y. Tingkatan 5 tidak kurang. Tidak kurang maksudnya mesti lebih ataupun sama dengan. Tidak kurang maksudnya lebih ataupun sama dengan bilangan murid tingkatan 4. C. Sekurang-kurangnya 15 orang murid tingkatan 4. Tingkatan 4 tu Y. Sekurang-kurangnya 15 orang. Maksudnya Y 15 orang. Sekurang-kurang dia boleh lebih besar ataupun sama dengan. Sebuah kedai peralatan komputer menjual dakwat pengganti jenama X dan jenama Y untuk pencetak. Pengusaha kedai perlu membuat tempahan dakwat yang berharga RM14. Ini X harga dia 14. X harga dia 14 dan Y 18. Masing-masing daripada pemborong. Syarat-syarat tempahan adalah seperti berikut. Jadi A ni jumlah dakwat mesti kita ambil X tambah dengan Y.
25 unit, 25. Tidak melebihi, maksudnya kurang daripada. Tidak melebihi, maksudnya boleh sama dengan 25. B. Bilangan dakwat jenama Y. Bilangan dakwat jenama Y 2 kali jenama X. 2 kali jenama X. Sekurang-kurangnya, maksudnya mesti lebih daripada ataupun sama dengan. C. Bilangan dakwat jenama Y 8 unit. Tidak melebihi, maksudnya kurang daripada dan boleh sama dengan. Jumlah pembelian, maksudnya harga dia lah, sebab dia di sini dia gunakan RM kan. Okay, so harga dia, macam mana kita dapatkan jumlah harga, jumlah bayaran dia? Kita ambil 14 kali X tambah dengan 18 kali Y. 14X tambah 18Y. Ini jumlah bayaran dia, jumlah pembelian. RM400. 400. Tidak melebihi, maksudnya kurang daripada dan boleh sama dengan. Berdasarkan raja di sebelah, tentukan rantau yang memuaskan ketaksaman ni. Okey, jadi untuk soalan ni, ketaksaman yang diberikan, dia sudah lukiskan garis lurus ni. Okey. Dan untuk ketaksaman ni, dia sudah lukiskan garis lurus ni. Jadi kalau Y kurang daripada, maksudnya kita ambil kawasan rantau di bawah garis. Di bawah garis dia kat sini. Jadi kita lorekkan ini. Ini untuk ketaksaman yang pertama. Rantau dia adalah A dan D. Untuk ketaksaman yang kedua, X tambah Y lebih besar daripada 7. Okey, ataupun kita boleh pindahkan X ini ke sebelah belakang untuk tukarkan ketaksaman ini dalam bentuk Y lebih besar daripada 7 tolak X. Sebenarnya samalah. Okey, kalau kita nak simbol ni, kita ambil rantau sebelah atas. Jadi kawasan pertindihan bagi dua ketaksaman ni ialah D. Ini kawasan pertindihan bagi rantau untuk kedua-dua ketaksaman. Lorek rantau yang memuaskan sistem ketaksaman linear yang diberikan. Okey, jadi untuk ni kurang daripada garis ni, kita nak kurang daripada, maksudnya kita nak rantau sebelah sini dengan sini, sini. Ini semua kita nak. X kurang daripada 2. Ini garis dia X sama dengan 2. Kita nak kurang daripada 2. Maksudnya kita ambil sebelah kiri. Sebelah kiri, ini kita nak ambil semua kawasan di sebelah kiri, kita nak ambil. Jadi kawasan pertindihan ialah dengan 2 tik di sinilah. Semua yang dengan 2 tik di sini. Okey, ini kawasan dia. Y lebih besar daripada negatif X. Y lebih besar daripada negatif X. Ini Y sama dengan negatif X. Kita nak lebih besar. Maksudnya kita nak kawasan ni, dan ini. Y kurang daripada 3. Kita rujuk pada garis ini. Ini garis Y sama dengan 3. Kita nak kurang daripada 3. Maksudnya kawasan di
bawah garis ni. Ni dengan ni. Okey. Sekarang Y lebih besar daripada sifar. Jadi Y sama dengan sifar, ini adalah garis dia. Y sama dengan sifar. Y sama dengan sifar. Jadi dia nak lebih besar daripada sifar kan? Lebih besar daripada sifar, kita ambil kawasan rantau sebelah atas. Ini. Jadi kawasan pertindihan bagi ketiga-tiga ketaksamaan ni adalah kawasan sebelah sini. Gunakan highlighter lebih jelas kita nampak lah. Yang ni pun sama. Gunakan highlighter. Okey. Lukis dan lorek rantau yang memuaskan sistem ketaksamaan linear ni. Okey, jadi kita kena lukiskan graf dulu. Kita mula dengan yang ni. Okey, mula dengan yang ni sebab ini yang lebih susah kita nak lukiskan. Jadi buatkan paksi dulu. Y, X. X tambah Y kurang daripada 4. Jadi kita pindahkan X ke sebelah kanan. Kita dapat Y kurang daripada 4 tolak X. Ataupun kita boleh tuliskan dia sebagai negatif X tambah 4. Negatif X tambah 4. Jadi maksudnya garis yang kita nak kena lukiskan ialah Y sama dengan negatif X tambah 4 lah. Ini garis yang kita kena lukiskan dulu. Jadi garis ni, untuk garis ni, dia keturunan dia negatif. Jadi dia mesti turun ke bawah. Bentuk dia turun ke bawah. Dan dia mesti potong paksi Y pada 4. Jadi kita boleh lakarkan dengan cara ni. Ini turun ke bawah dan potong pada 4. Ini kita labelkan dia graf garis Y sama dengan negatif X tambah 4. Sekarang untuk ni, okey, 2Y lebih besar daripada X. Jadi 2 ni kita pindah ke bawah. Kita dapat Y lebih besar daripada 1/2 X. Jadi graf yang kita nak kena lukiskan ialah Y sama dengan 1/2 X lah. Jadi 1/2 X maksudnya kita boleh dapat satu graf dengan keturunan positif naik ke atas. Graf tu naik ke atas. Dan pintasan Y dia tak ada. Sini tak ada pintasan. Maksudnya sifar lah. Tambah sifar lah. Jadi dia melalui asalan. Dan satu graf naik ke atas. Kita labelkan garis ni sebagai 1/2 X. Dan untuk yang ni, Y lebih besar daripada sifar.
Jadi kita kena lukiskan Y sama dengan sifar. Inilah garis dia. Garis ni X sama dengan sifar. Jadi sekarang untuk ni ketaksamaan ni, okey, kita nak kurang daripada, maksudnya kawasan di bawah garis putih ni, untuk ketaksamaan ni lebih besar daripada ataupun sama dengan, maksudnya kita nak kawasan di atas garis merah. Dan untuk ni kita nak lebih besar, maksudnya di sebelah kanan. Sebelah kanan garis biru, sebelah kanan semua kita nak. Jadi kawasan pertindihan bagi semua rantau ni ialah ni lah, kan? Jadi kita loraikan kawasan ni. Nyatakan 3 ketaksamaan linear yang mentakrifkan rantau berlorek dalam setiap raja berikut. Jadi kita kena tahu garis apa yang dia bentukkan rantau ni. Jadi untuk ni dia sudah berikan persamaan, so tak ada masalah. Dan garis di sebelah sini, katakan kita gunakan warna biru lah. Okey, segitiga ni selain daripada garis sempang ni, ada lagi satu garis yang membentukkan segitiga ni, iaitu sini. Sini ya, garis dia. Garis ni ialah X sama dengan sifar. Dan satu lagi garis ialah garis ni. Garis ni ialah Y sama dengan sifar. Jadi kawasan bagi segitiga ni sebenarnya ialah kawasan di bawah garis persamaan ni. Jadi kita tuliskan ketaksamaan dia sebagai X tambah Y. Okey, ini gunakan warna merah lah, sebab dia garis merah kan. Jadi X tambah Y kurang daripada 8, sebab dia di bawah garis merah. Dan sini kita tak boleh letakkan sama dengan, sebab dia garis sempang, bukannya garis padu. Jadi ini ketaksamaan yang pertama. Segitiga ni dia terletak pada bahagian atas garis hijau. Jadi ini kita tuliskan dia sebagai lebih besar. Lebih besar daripada sifar. Lebih besar ataupun sama dengan sifar. Dan untuk garis biru ni, okey, garis padu kan. Jadi dia adalah X lebih besar daripada sifar. Lebih besar ataupun sama dengan sifar. Lepas tu soalan B, Y tambah 2X sama dengan negatif 4. Ini kita boleh tengok garis ni. Segitiga ni dia terletak di atas garis ini. Jadi kita tuliskan dia sebagai Y tambah 2X. Y tambah dengan 2X lebih besar ataupun sama dengan. Sama dengan sebab dia garis padu. Negatif 4. Ini ketaksamaan yang pertama.
Untuk garis sempang ni, garis sempang, okay, Y kurang daripada negatif 2 sebab dia di bawah garis sempang ni. Jadi Y kurang daripada negatif 2. Tak letakkan sama dengan sebab dia garis sempang. Dan garis yang ketiga ialah sini. Dan garis ini ialah X sama dengan sifar. X sama dengan sifar. Kita nak kawasan di sebelah kiri kan? Jadi bukannya sama dengan, tetapi kurang daripada. Kurang daripada. Dan ini garis padu, jadi kurang daripada ataupun sama dengan. Tulis 3 ketaksamaan linear yang memuaskan rantau berlorek yang diberikan. Jadi, segitiga ni, dia dibatasi oleh 3 garis. Garis yang pertama ni, garis melintang di atas ni, ini adalah Y sama dengan 5. Sebab ini koordinat bagi titik ni ialah 5, 5 kan. Maksudnya sini mesti 5. Sini mesti 5. Ini sudah diberi dalam soalan lah. Okay. So, titik ni ialah 5. Jadi, garis melintang yang melalui 5 ni, okay, kita tuliskan persamaan dia sebagai Y sama dengan 5. Ini garis yang pertama. Garis yang kedua ialah ni. Okay. Ini adalah X sama dengan sifar. Dan untuk garis ni, garis yang ketiga ni, kita nak tuliskan persamaan dia. Nak tuliskan persamaan dia dulu. Jadi macam mana kita tahu persamaan bagi garis lurus ini? Kita boleh buat kiraan. Kalau dia garis lurus, dia mesti memenuhi, dia mesti dalam bentuk Y sama dengan MX tambah C kan. So, Y sama dengan M, kecerunan. Kecerunan, macam mana kita dapat kecerunan? Kita ambil jarak mencancang bahagi dengan jarak mengufuk. Kecerunan, ini sudah kita belajar masa menengah rendah lah. Okay, jarak mencancang ialah 5. Jarak mengufuk ialah 5. Jadi, kita ambil 5 bahagi 5, jawapannya 1. Jadi, 1X tambah dengan C. C ialah pintasan Y. Dia melalui asalan, jadi pintasan Y itu sifar. Dan kita boleh ringkaskan persamaan ini sebagai Y sama dengan X. Jadi, garis yang ketiga ni, ialah Y sama dengan X. Dan kalau kita tengok satu-satu, yang warna merah dulu, okay, segitiga ni dia terletak di bawah garis Y sama dengan 5. Jadi ini kita ketaksamaan dia, kita tuliskan dia sebagai kurang daripada ataupun sama dengan. Sebab dia gunakan garis padu. Untuk yang hijau ni, okay, yang hijau ni, dia terletak di atas, segitiga ni terletak di atas garis hijau. Jadi, ketaksamaan ni kita letakkan dia sebagai lebih besar daripada ataupun sama dengan. Garis padu, letakkan sama dengan. Dan ni, yang warna biru ni, okay, sebab dia di sebelah kanan, kita letakkan lebih besar ataupun sama dengan. Untuk soalan ni, garis ni, kita nak tahu persamaan garis ni dulu. Kalau ikut Y sama dengan MX tambah C, Y sama dengan garis kecerunan, kita ambil
jarak mencancang bahagi dengan jarak mengufuk. Jadi 2 bahagi dengan 4. 2 bahagi 4 iaitu 1/2. Dan sebab garis ni turun ke bawah, dia mesti kecerunan negatif. Pintasan Y dia ialah 2 tambah 2. Jadi kita tahu persamaan garis lurus ialah Y sama dengan negatif 1/2 X tambah 2. Dan kita boleh salin di sini. Y sama dengan negatif 1/2 X tambah 2. Dan segitiga yang dia loraikan di sini, dia di bawah garis ni kan. Jadi kita gunakan tanda kurang daripada. Ini garis padu, jadi letakkan sama dengan. Ini ketaksamaan yang pertama. Untuk garis ni, okey. Sebab dia garis lurus, Y sama dengan MX tambah C. Y kecerunan, kita ambil jarak mencancang bahagi dengan jarak mengufuk. Jarak mencancang tu 4, jarak mengufuk pun 4. Jadi 4 bahagi 4 kita dapat 1. Dan graf ni naik ke atas, dia mesti positif. X tambah C. C itu adalah pintasan Y. Pintasan Y ialah negatif 4. Negatif 4. Jadi kita ringkaskan persamaan ni sebagai Y sama dengan X tolak 4. Jadi ini kita salinkan di sebelah sini. Okey. Y X tolak 4. Segitiga yang diloraikan adalah di atas garis biru ni. Jadi kita letakkan lebih besar. Dan dia gunakan garis padu kan. Letakkan sama dengan. Dan garis yang terakhir ni ialah ni. Garis menegak ni. Ini ialah X sama dengan sifar. Dan segitiga yang dia loraikan adalah di sebelah kanan. Jadi ketaksamaan yang kita nak ialah X lebih besar ataupun sama dengan sifar. Puan Carol perlu memilih selebih-lebihnya 20 orang murid untuk suatu pertandingan choir. Bilangan peserta perempuan sekurang-kurangnya 2 kali peserta lelaki. Di sini dia tak beritahu X tu lelaki ke perempuan, Y tu lelaki ke perempuan. Jadi kita katakan bilangan lelaki ialah X dan bilangan perempuan ialah Y. Jadi kita tengok soalan dia kata selebih-lebihnya 20 orang murid. Maksudnya lelaki, bilangan pelajar lelaki campur dengan bilangan pelajar perempuan 20 orang. Selebih-lebihnya 20 orang. Maksudnya kurang daripada dan boleh sama dengan 20 orang. Ini ketaksamaan yang pertama. Lepas tu, bilangan peserta perempuan. Perempuan tu Y. Okey.
peserta perempuan ialah Y, 2 kali peserta lelaki, 2 kali peserta lelaki. Sekurang-kurangnya, maksudnya lebih besar dan boleh sama dengan. Okey. Lukis dan lorek rantau yang memuaskan sistem ketaksamaan linear di atas. Jadi untuk ketaksamaan yang pertama ni, okey, ini kita boleh susunkan ketaksamaan ni sebagai Y kurang daripada negatif X tambah 20. Jadi dengan dua ketaksamaan yang kita ada ni, kita tahu ada dua garis yang kita nak kena lukiskan. Garis yang pertama ialah Y sama dengan negatif X tambah 20. Dan yang kedua ialah Y sama dengan 2X lah. Jadi untuk Y sama dengan negatif X tambah 20 untuk garis ni, okay, kita tahu apabila X sama dengan sifar, Y mesti sama dengan 20. Ini tak perlu tak perlu kita kirakan. Sebab apabila X sama dengan sifar, maksudnya dia titik tu mesti merupakan pintasan Y. Jadi pintasan Y ialah 20. Jadi kita sudah tahu titik yang pertama lah. Okay, sifar 20. Dan apabila Y sama dengan sifar, Y sama dengan sifar, negatif Y sama dengan sifar. Jadi X mesti sama dengan 20 juga. X sama dengan 20. Sebab sifar sama dengan negatif X tambah 20. Kan kita dapat X sama dengan 20. Okey. Jadi kita sudah ada dua titik dan kita boleh plotkan graf kita. Okey. Jadi dua titik yang yang kita dapat apabila X sama dengan sifar, Y sama dengan 20. Ini titik yang pertama. Apabila Y sama dengan sifar, X sama dengan 20. Ini titik yang kedua. Jadi kita sambungkan dua titik ni. Dapat satu garis lurus. Dan ini ialah Y sama dengan negatif X tambah 20. Ini garis yang pertama. Lepas tu, garis yang kedua yang kita kena lukis ialah Y sama dengan 2X. Y sama dengan 2X. Jadi, untuk Y sama dengan 2X, apabila Y sama dengan sifar, X mesti sama dengan sifar. Dan apabila katakan X sama dengan 5, Y sama dengan 2 kali 5 iaitu 10. Jadi kita dapat dua titik lah. Okey, apabila X sama dengan sifar, Y sama dengan sifar. Inilah titik dia. Apabila X sama dengan 5, Y sama dengan 10. Jadi inilah titik dia. Jadi sudah dapat dua titik, kita sambungkan garis.
Ini ialah garis Y sama dengan 2X. Okey. Lukis dan lorek rantau. Jadi untuk kawasan merah ni, okey, dia nak kurang daripada, maksudnya di bawah garis merah lah, kawasan di bawah garis merah, inilah kawasan dia. Untuk warna hijau, dia nak lebih besar daripada. Jadi kita nak kawasan rantau atas. Okey, jadi rantau yang kita nak lorekkan ialah kawasan sini. Daripada graf, tentukan bilangan minimum dan maksimum peserta perempuan apabila bilangan peserta lelaki ialah 5 orang. Peserta lelaki berapa orang? Lelaki ialah X. Maksudnya X sama dengan 5 orang. Kita nak tahu apabila X sama dengan 5. X sama dengan 5, garis dia kat mana? X sama dengan 5. Inilah dia. Garis X sama dengan 5. X sama dengan 5. Jadi, dalam kawasan rantau yang kita lorekkan tadi, apabila X sama dengan 5, nilai Y yang paling tinggi ialah sini. Inilah nilai Y yang paling tinggi. Ini nilai Y yang paling rendah. Ini nilai Y yang paling tinggi. Jadi kita tahu bilangan perempuan ialah 15 orang. 15 orang. Tentukan sama ada syarat pemilihan dipatuhi jika 8 orang murid lelaki ingin menyertai pertandingan kuliah tersebut. Berikan justifikasi anda. Jadi, kalau kita perhatikan pada graf kita, kita boleh perhatikan sini, untuk titik ni. Okey, titik ni. Titik ni ialah 7.5. Sini 7.5. Sini lebih kurang 12.5. Lebih kurang. Maksudnya untuk kawasan rantau yang kita lorekkan tadi, kalau kita nak memenuhi syarat pemilihan, okey, nilai maksimum bagi X ialah 7.5. Nilai maksimum bagi X ialah 7.5. Maksudnya bilangan lelaki dia boleh 7 orang. 7 orang. Tak boleh 8 orang. Sebab nilai maksimum yang kita boleh terima ialah 7.5. Dan bilangan lelaki, bilangan manusia kan, dia mesti nombor bulat. Jadi sama ada 7 ataupun 8 kan. 7 boleh terima. 8 sudah lebih daripada 7.5. Jadi 8 tak boleh diterima. Jadi memang tak boleh ambil 8 orang murid lelaki. Kalau kita nak mengikuti syarat pemilihan itulah. Jumlah maksimum penumpang kereta api di sebuah taman tema ialah 30 orang. Sebagai langkah keselamatan, bilangan penumpang dewasa diwajibkan sentiasa melebihi atau sama dengan bilangan penumpang kanak-kanak. Jadi, katakan kita letakkan dewasa tu X dan kanak-kanak tu Y. Jadi, dia kata jumlah maksimum penumpang. Jumlah penumpang kita ambil X tambah dengan Y. X tambah Y. Jumlah maksimum 30 orang. 30. Maksimum kan? Maksudnya boleh 30. Tapi tak boleh lebih daripada 30. Mesti kurang daripada 30 lah. X tambah Y kurang daripada ataupun sama dengan 30. Dan kalau kita susunkan ketaksamaan ni, kita dapat Y kurang daripada negatif X tambah 30.
Lepas tu, sebagai langkah keselamatan, bilangan penumpang X, okey, diwajibkan sentiasa melebihi X. Bilangan penumpang kanak-kanak tu Y kan? Okey, Y melebihi atau sama dengan. Melebihi atau sama dengan. Jadi, nak senang kita buat bandingan, kita mesti terbalikkan ketaksamaan ni. Jadi, kita susunkan semula, kita dapat Y kurang ataupun sama dengan X. Jadi, untuk kedua-dua ketaksamaan ni, kita nak lukiskan graf. Okey, jadi untuk ketaksamaan yang pertama ni, pintasan Y dia ialah 30. Kita tahu dia mesti melalui titik ni. Dan apabila X sama dengan sifar, apabila Y sama dengan sifar, X sama dengan 30. X mesti sama dengan 30. Jadi, kita tahu apabila Y sama dengan sifar, X sama dengan 30. Ini adalah titik yang kedua. Jadi, kita sambungkan dua titik ni. Kita dapat Y sama dengan negatif X tambah 30. Ini adalah garis dia. Dan untuk ketaksamaan ni, kita nak kurang daripada. Okey, kita nak kawasan di bawah graf. Nak loraikan rantau, kita buatkan garis yang kedua dulu. Y kurang daripada X. Jadi, garis yang kedua yang kita nak lukis ialah Y sama dengan X. Kalau Y sama dengan X, bila X sama dengan 5, Y mesti sama dengan 5 juga. Okey, apabila X sama dengan 30, Y pun mesti sama dengan 30. Jadi, kita ada dua titik. Dan kalau kita sambung, ini adalah Y sama dengan X. Jadi, untuk yang ni, okey, kita nak ambil kawasan di bawah garis. Untuk yang ni, kita nak kawasan di bawah garis juga. Jadi kawasan pertindihan ialah sinilah. Ini kawasan yang kita nak. Jadi, ini kawasan dia. Jika terdapat bahagian C daripada graf, tentukan bilangan maksimum kanak-kanak yang dibenarkan menaiki kereta api. Jadi kalau ikut syarat yang dia bagi itu, bilangan kanak-kanak ialah Y. Kanak-kanak ialah Y. Jadi nilai Y yang maksimum ialah sini. Nilai Y nilai Y yang paling tinggi ialah 15 orang. Jadi kita tahu bilangan kanak-kanak paling maksimum 15 orang. Dan soalan D, jika terdapat sebanyak 18 orang penumpang kanak-kanak, adakah kesemua penumpang kanak-kanak tersebut boleh menaiki kereta api secara serentak? Tak boleh lah, sebab
Kan tadi sudah kata bilangan maksimum tu 15 orang. Kalau 18 orang dia kena buat 2 kali, tak boleh serentak.